Hai, selamat petang, salam sejahtera. Masih ramai yang tidak tahu dan masih ramai yang marah. Kononnya Rosmah Mansur difitnah. Ada yang kata RM 970 juta tuh satu bayaran yang mudah untuk Rosmah. Aku pikir bukan mudah lah untuk Rosmah, 1 bilion tuh bosku. Tapi aku nak beritahu kepada semua penyokong Rosmah, kepada semua orang yang kata Rosmah tuh jadi mangsa apalah, semua dibully lah macam-macam. Petang nih aku nak sajikan kepada semua orang, Anda boleh share video ini 4 perkara yang sebenarnya ramai tak tahu. Itu sebab ramai orang yang kata Rosmah Mansur difitnah. Tapi lepas kau tahu 4 perkara ini, aku jamin kau akan flip-flop, kepala terpusing, dan 360 derajat kau akan berubah. Berubah apa? Bertaubat. Bertaubat apa? Taubat. Nak sokong lagi Rosmah. 4 perkara ini yang ditemukan oleh hakim di dalam perbicaraan Rosmah berkaitan dengan rasuah terbesar 180 juta itu. Dan telah direkodkan sekarang di Malaysia. Boleh masuk dalam Malaysian Book of Record. Rosmah kena denda 970 juta bersama dengan 10 tahun penjara. Jadi kalau kira-kira tu sebenarnya kan, kalau nak tahulah sangat berapalah 970 juta tu, agak-agak nak bayar macam mana, kau fikirlah sendiri. Tapi kalau nak dikirakan bayar dengan hukuman penjara, dia perlu 30 tahun. Jadi campur dengan 10 tahun, 40 tahun. Rosmah sekarang sudah umur 70 tahun. Campur dengan katakanlah 40 tahun tu, dia perlu melaluinya selama 110 tahun dalam berumur 110 tahun dalam penjara. Aku rasa tak tahulah Rosmah masih hidup atau belum masa itu. 4 perkara yang ditemukan oleh hakim di dalam kes perbicaraan Rosmah ialah, aku ceritakan pada Anda satu persatu. Semalam Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Mohamed Zaini Mazlan menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Rosmah Mansur ke atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah kes projek hibrid tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak yang bernilai RM 1.25 bilion. Sebelum aku teruskan, ada orang yang mahu aku sampaikan kabar ini kepada semua. Mereka kata ada juga yang bersyukur dan berdoa syukur kerana mereka kata sampai hati pemimpin nak sakau sekali projek sekolah pedalaman. Mereka kata kalau benarlah ini yang berlaku, mereka kata ini satu perbuatan yang memang lahanat kata mereka, kerana ianya melibatkan sekolah di mana pula, luar bandar pula. Ada yang tulis kata, apa kata kalau dibagi rasa pemimpin-pemimpin yang ambil rasuah tu, bagi mereka rasa satu malam tiada keren, tiada elektrik di rumah, apa rasa kata mereka. Jadi inilah yang telah didapati. Hakim didapati ataupun Rosmah didapati bersalah atas satu pertuduhan meminta RM 187.5 juta dan 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM 6.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepa Holdings Ryan Berhad, iaitu Saidi Abang Samsudin, menerusi bekas pegawai khasnya Rizal Mansur. Hari ini pula ada rakan-rakan aku tanya, kenapa hanya Rosmah yang dipenjarakan? Kenapa pemberi rasuah ini seperti Saidi Abang Samsudin ini tidak pula dipenjara? Itu pun persoalan yang besar dalam pemikiran aku. Patutnya dalam hukuman undang-undang Malaysia ini bukan sekadar orang yang menerima, tapi yang memberi itu pun patut juga ditangkap. Kerana apa? Kerana kalau tidak, itu akan tidak pernah berhenti, berleluasa. Untuk itu Rosmah dihukum penjara 10 tahun dan denda RM 970 juta. Lebih 5 kali ganda nilai suapan yang diminta dan dia terima. Jika dia gagal melunaskannya, dia perlu menjalani hukuman penjara 30 tahun lagi. Susulan keputusan semalam, Mahkamah mengeluarkan alasan umum board grounds bagi keputusan Mohamed Zaini. Berikut adalah ringkasan utama isu-isu utama yang dibangkitkan hakim. Pertama, karakter tercemar.
Tiga saksi pendakwaan menjadi saksi utama dalam perbicaraan ini. Individu pertama adalah Rizal Mansur yang merupakan pembantu Rosmah Mansur ketika hal ini berlaku. Rizal didapati meminta suapan bagi pihak Rosmah daripada dua lagi saksi utama, iaitu Saidi Abang Samsudin dan Ryan Razwil Abdullah. Saidi adalah pengasas Jepak Holdings. Dia dan Ryan adalah rakan niaga walaupun Ryan tiada kepentingan dalam Jepak Holdings. Muhammad Zaini menyatakan Rizal dan Saidi adalah karakter tercamar. Ini kerana Saidi memulakan rasuah sementara Rizal secara terbuka mengaku menerima rasuah daripada Saidi. Rizal dan Saidi sebagai karakter tercemar tidak bermakna bukti mereka perlu ditolak sepenuhnya. Karakter yang buruk masih mampu menyatakan kebenaran. Namun apa yang penting adalah takat kebenaran yang dinyatakan, katanya. Kedua, Rosmah menguasai Najib. Antara bukti yang dikemukakan pendakwaan adalah rakaman audio yang menunjukkan Rosmah yang sedang marah berkata, "Can I advise you something?" kepada Najib. Hakim berkata, dalam keterangan Rosmah, dia tidak pernah menyatakan dengan tegas bahawa suara dalam rakaman itu bukan miliknya dan Najib. Sebaliknya, Rosmah cuba untuk menyatakan atau menyifatkan perbualan itu sebagai perbincangan biasa antara suami isteri. Namun, ia bukan perbualan biasa antara pasangan kerana ia berkaitan hal ehwal kerajaan. Jelas daripada rakaman audio itu bahawa tertuduh memberi arahan kepada Najib dalam hal ehwal kerajaan. Nadanya bersifat memerintah dan bertentangan dengan hujahnya bahawa dia akur dengan larangan Najib agar tidak masuk campur dalam hal ehwal kerajaan. Saya katakan ini dengan rasa hormat yang tinggi, tetapi jelas bahawa tertuduh kuasai Najib. Dia atau Rosmah ada kawalan terhadap Najib. Dia tiada sebab untuk masuk campur dalam tugas Najib atau hal ehwal kerajaan, tetapi dia lakukan, kata hakim. Ketiga, 11 catatan minit yang ditulis Najib. Pendakwaan mencadangkan suami Rosmah iaitu Najib Razak ketika itu sebagai Perdana Menteri menulis 11 catatan minit di surat oleh Jepak yang akhirnya digunakan untuk mendapatkan projek tenaga solar. Misalnya, pada tahun 2015, Najib menulis bersetuju dilaksanakan sistem baru ini dan batalkan sistem lama pada cadangan projek oleh Jepak Holdings. Saidi menggunakan taktik ini beberapa kali lagi agar Menteri Pendidikan ketika itu iaitu Mazir Khalid memberi lampu hijau kepada cadangan Jepak Holdings bagi projek itu. Walaupun Najib bukan individu utama dalam perbicaraan ini, isu yang timbul adalah jika dia mendapat manfaat daripada sumbangan politik oleh Saidi dan Ryan ketika pertemuan pertama mereka dengan Rosmah pada 2016. Menurut hakim, situasi seputar bagaimana wang ditawarkan, diberi dan diterima bertentangan dengan apa yang disifatkan sebagai sumbangan politik. Pertamanya, hakikat bahawa jumlah yang dijanjikan merupakan peratusan daripada nilai projek bermakna pembayaran adalah untuk manfaat tertuduh. Sumbangan biasanya melibatkan jumlah yang sudah ditetapkan. Kedua, perihal kerahsiaan berhubung bagaimana bayaran dibuat. Dua bayaran dibuat secara tunai dalam jumlah yang besar dan diberikan kepada tertuduh sendiri di rumah atau di kediamannya. Najib selaku Presiden UMNO ketika itu tidak pernah ada ketika dua kali wang diberikan, dan itu sangat aneh jika mengambil kira ia adalah sumbangan untuk parti, katanya. Perihal Butler, bantahan utama yang dibangkitkan pembelaan adalah pendakwaan sepatutnya memanggil Butler Rosmah untuk mengesahkan keterangan saksi-saksi lain. Mahkamah diberitahu dua beg yang berisi wang tunai RM5 juta untuk Rosmah diserahkan kepada Butler selepas dihantar oleh Rizal di Seri Perdana, kediaman rasmi Perdana Menteri pada 20 Disember 2016. Rizal dalam keterangannya juga memberitahu dia mengarahkan Butler membawa dua beg galas berisi wang RM1.5 juta ke bilik Rosmah
di kediamannya di Kuala Lumpur pada 7 September 2017. Bagi kedua-dua peristiwa ini, hakim berkata, keterangan Butler tidak perlu diambil memandangkan keterangan saksi lain sudah memadai. Akhirnya bukan Butler yang melakukannya, kata hakim. Pendengaran ditangguh kerana COVID-19 walaupun perbicaraan bermula pada 5 Februari 2020 dan selesai pada 23 Februari 2022. Perbicaraan hanya mengambil masa keseluruhan 42 hari. Hakim berkata, perbicaraan akan selesai lebih cepat jika bukan kerana perintah kawalan pergerakan dan penangguhan ekoran peguam dan saksi dijangkiti COVID-19. Mujurlah akhirnya semua orang dalam keadaan sihat, katanya. Itulah dia saudara-saudara penonton yang dihormati sekalian, 4 perkara yang telah ditemui oleh hakim yang membuatkan Rosmah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, denda 970 juta. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu inilah sebabnya Rosmah didapati bersalah dan tidak difitnah. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.